Sebelum saya menjawab soalan, ada suatu tajuk untuk kita tazkirah, buat peringatan bahawasanya agama Islam ini agama yang sempurna. Kadang-kadang kita tak faham benda makna agama. Orang putih panggil religious, Arab panggil din, kita panggil agama. Maksudnya ialah peraturan. Agama ni peraturan. Peraturan apa? Peraturan hidup. Dia semua benda dia ada peraturan. Semua benda dia ada peraturan. Kita pergi di mana pun dia ada peraturan dia. Peraturan makan, peraturan berjalan, peraturan berlari, peraturan naik motosikal, semua berperaturan. Bahkan kita pergi dalam hutan pun dia ada peraturan. Kalau rimau dia makan rusa, dia tak makan biskut jagung. Peraturan dia begitu. Kalau jenis rusa, jenis makan rupuk, dia tak makan benda lain. Itu peraturan. Dia sudah diatur. Kalau kawangnya mana, kalau jenis kancil, kawang dengan kancil, gajah, dia tak kawang dengan ular, dia gajah je. Dia peraturan. Mana Allah buat peraturan. Jadi agama peraturan. Peraturan ni daripada 3 je, 4 huruf je, atur. Atur ni maknanya bila atur jadi comel. Jadi agama ni peraturan hidup. Jadi setiap peraturan dia ada buku menu dia. Kalau kita beli katakan kipas angin, kita beli kotak kipas tu, kita buka ada kipas, dan dia ada satu buku menu untuk pasang kipas tu supaya tidak terbalik. Ni bilah ni masuk gini, dia bagi gambar. Yang ni masuk begini. Kita beli TV, kita beli radio, dia ada buku tak untuk kita pasang dengan betul. Itu cara pasang tu dipanggil peraturan. Kita beli telefon lagi tebal lagi, peraturan dia. Caranya begini, kalau nak install ni lagu ni, kalau nak buat ni macam ni. Peraturan. Jadi hidup kita ni kadang-kadang kita lupa. Benda lain kita ikut buku menu dia. Tapi hidup kita tertinggal buku menu. Buku menu ni Nabi tinggal, taraktu fikum amraini, aku tinggal kamu 2 benda. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggal kepada kamu 2 benda. Yang kamu ikut peraturannya, kamu tidak lari dah. Itulah buku menu Al-Quran dan Hadis. Itulah agama, sumber agama kita. Sumber peraturan Islam, Al-Quran dan Hadis. Dialah buku menu yang patut kita ikut. Cara kita nak atur hidup kita, cara kita tidur ke, cara kita bangun ke, cara kita makan ke, cara kita cari rezeki, cara kita berhubungan dengan manusia, jual beli, gadai, hutang dan sebagainya. Semua itu peraturan. Jadi bila kita tengok peraturan agama-agama lain, nak bandingkan peraturan agama Islam, Islam yang syumul, Islam yang lengkap. Sebab tu Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, nikmat aku pun semua dah siap belaka dah untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sukalah kamu jadikan peraturan Islam ni, agama yang aku bagi ni, sebagai peraturan hidup kamu. Sebab tu bila kita tengok, dalam agama Islam daripada A sampai Z itu dikatakan sempurna. Kalau agama lain cara berzikir saja ada agama cara semayang saja, ada agama cara dia dengan Tuhan saja. Tidak ada yang seperti Islam, semua benda diaturkan. Sampai kita nak pakai selipar, Nabi kata pakai kanan dulu. Kita nak masuk tandas, sebut bismillah. Itu peraturan. Agama lain nak masuk tandas, dia tak kira, masuklah dalam tandas. Nah, masuk buang air, tunaikan hajat. Islam sampai masuk tandas, benda remehnya. Bukan nak masuk opeh, bukan lagi meeting. Masuk tandas, bismillah. Mungkin amal kita masuk tandas tak baca bismillah. Nampak? 2 kali haji dah. Kenapa? Kerana kita lupa cek buku menu kita. Kita kurang hadir majlis ilmu. Nabi pesan, barang siapa yang masuk dalam tandas, dia baca bismillah, maka bila dia buka aurat,
syaitan tak nampak aurat dia. Jadi kalau gitu ni berpuluh-puluh tahun dah kita syaitan tengok aurat. Betul tak? Pasal apa? Tak baca bismillah. Kita masuk nengung duduk dalam tandas. Syaitan dah tengok. Power. Faham? Ini Nabi cerita. Nampak? Nabi cerita. Satu rumah baina auratil ibni Adam wa ru'yati syaitan ila qawluhu bismillah anda dukhulil khalaiq kama qala. Yang menjadi halangan antara syaitan dapat melihat aurat manusia bila dia masuk ke dalam tandas ialah bila dia baca bismillah. Maksudnya bila dia baca bismillah, dia buka aurat dalam tandas. Takkan kita tak buka aurat dalam tandas? Maka syaitan tak nampak. Itu contoh peraturan. Nampak remehnya. Jadi sempurna tak? Sampai nak masuk tandas pun nak suruh baca bismillah. Dalam agama lain masuk lah. Tunailah saja. Islam tak. Dan bila masuk tanda-tanda itu maknanya kotor, kita kena pakai pelapik kaki. Nampak? Takut najis tu kena di kaki. Sampai benda dalam tanda. Itu tak. Kalau kata tak sempurna, tak faham lagi lah. Nah, comel betul dah, sempurna sungguh. Keluar tandas lagi. Kata apa? Alhamdulillah. Keluar jangan dalam tandas. Kita selesai dah. Keluar dah beli air dari toilet. Di luar dah, laki perempuan. Alhamdulillah. Ramai mana orang tak kata. Bila dia kata Alhamdulillah, dia tengok ayam goreng. Nah, kawan dia akak ayam goreng. Alhamdulillah. Konon-konon warung. Alhamdulillah. Tapi dia keluar daripada tandas, dia tak kata Alhamdulillah. 30 tahun dah umur, 40 tahun dah umur. Bahkan berkata Alhamdulillah, bila kita dapat buang najis daripada badan, lebih besar daripada Alhamdulillah masuk makanan ke dalam mulut. Jadi masuk Alhamdulillah, keluar Alhamdulillah. Tapi mana besar? Keluar lebih besar nikmatnya. Sebab itulah dapat buang air, dapat buang najis, kena puji Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah, kau telah sehatkan balik perut aku tadi. Tadi aku sakit perut. Dan kau telah pun beri kepada aku kebaikan. Nah, tapi kita lupa nak ucap. Memang makan nikmat, keluar nikmat. Tapi nikmat lebih besar, nikmat keluar. Dalil Ustaz? Dalil begini, kita ni kena pergi mesyuarat. Di Johor Bahru, orang miti ni 3 orang kena pergi mesyuarat. Okey? Naik kereta daripada Jalan Duta. Sampai daripada di Tol Kajang, dah katanya apa benda ni, kawan dia kata gini, saya belum breakfast lagi, aku belum breakfast lagi ni, nak dari rumah keluar tadi, berhenti Tol Kajang kita makan sikit. Contoh driver kata gini, kita makan di Seremban lah, Tol Seremban, tak jauh dah. Nak contoh 30 minit je lagi. Contoh, boleh tak kita tunggu tak makan di Tol Kajang, makan di Tol Seremban? Boleh tak? Boleh. Okey, beres bos. Itu masuk. Tapi bayang kalau dia nak keluar. Tak usah kalau makan ni tak kata Tol Seremban, Tol Aikroh boleh. Tak apa, kita makan di Aikroh, ada satu kedai tu nombor 25 tu sedap sangat. Nah, yang nak makan di Kajang sanggup tak makan, okey, Tol Aikroh Melaka. 1 jam lagi. Nah, boleh. Tapi kalau bos, berhenti kejap bos, nak buang air besar bos. Ni Tol Kajang tu depan. Tak apa, kita buang air di Aikroh. Memang tak jadi meeting, basuh kereta, jual terus kereta tu. Faham tak lagi? Nah, mana lebih besar mudaratnya? Nah, kalau kita tahan. Itu sebab Nabi pesan bila keluar tandas, walaupun boleh buang air sikit saja, kata segala puji bagimu ya Allah, terima kasih. Itu contoh saya nak kaitkan dengan sempurnanya agama. Sampai benda kecil pun disuruh, diajar, dijaga, diteliti. Itu perang. Dan bahkan kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh, dia ada robok ibadah, ada bagian muamalah, ada bagian nikah kahwin, dia ada bagian jinayah. Itu sempurnanya Islam.
Kalau dalam bab ibadah, daripada bab taharahnya, daripada haidnya, bab istinjaknya, bab tandasnya, dengan bab semayangnya, itu ibadah. Dengan haji, puasa, zakat, semua sebagainya. Masuk bab muamalat, dengan bertunangnya, merisiknya, dengan berkahwinnya, dengan mas kahwinnya, dengan macam-macam sampai bercerai berai. Habis hukum. Ada beribu-ribu hadis. Masuk bab jual beli pula, dengan pinjam, dengan beli, dengan jual, dengan hutang, dengan saham, dengan gadai, dengan bank. Macam-macam hukum pula Islam ni jaga. Sampai bab jinayah pula, cara nak buat mahkamah, cara nak jadi lawyer, apa. Hukum jadi peguam bela, macam mana nak hukum orang, macam mana nak jatuhkan hukum. Orang beragama lain. Orang beragama, dia hidup dia ikut peraturan agama. Keluar rumah ikut peraturan, sampai di pejabat ikut peraturan agama. Nak, kalau dengan bab-bab harta benda orang, dia ikut peraturan, tak boleh tipu orang dan sebagainya. Nah, itu berperaturan. Berpakaiannya berperaturan. Itu panggil beragama. Kita sekarang tinggal yang ramanya agama je Islam. Beragamanya tidak. Mana peraturan tidak ikut. Bayangkanlah kalau trafik tak ikut peraturan, bunuh rana. Boleh trafik pakai blekat. Tak pakai baju dia, pakai singlet. Boleh trafik tak pakai helmet, pakai serabang. Nah, contohnya berterabur habis dah hukum. Nah, jadi bila benda kecil je kita tinggal peraturan, jadi tak sempurna. Yang tak sempurna bukan Allah, kita yang tak sempurna. Sebab tu kita masuk di pejabat ada peraturan, kita masuk di sekolah ada peraturan. Tak boleh rambut panjang contohnya. Kita pergi universiti ada peraturan, tak boleh buat ikut suka. Keluar daripada universiti masuk atas jalan raya naik motor, peraturan JPJ. Sampai traffic light nak langgar lampu, peraturan PDRM dan sebagainya. Nah, tak lari dari peraturan. Balik rumah peraturan, tak boleh lepas ikut suka. Beg sekolah mak kata kena letak sini. Nah, stoken letak dalam kasut, dia ada peraturan. Bukan kasut letak dalam pinggan nasi. Nah, jadi bila kita ikut peraturan, peraturan itu pula disempurnakan dengan hukum-hukum agama. Jadilah manusia yang sempurna ini manusia yang mengamalkan Islam. Kita pergi di Jepun, nah, dia agama Shinto, sembah matahari dan sebagainya. Nah, tapi dia punya tanda bersih. Nak banding dengan kita yang Islam, dia lebih Islamik daripada kita yang beragama Islam. Nah, tandas di Jepun, pergilah Hiroshima kan, Nagasaki ke, Tokyo ke, Kyoto ke apa, tandas dia boleh makan nasi, letak tangkuk tandas tu boleh letak si ayam, boleh makan. Mana bersihnya. Air longkang dia boleh letak ikan koi, air longkang. Kita letak ikan paus pun mampu ikan. Nah, kenapa? Syirik itu sebenarnya daripada Islam. Nah, menjaga kebersihan. Kita bukan tandas anggur wayang, tandas masjid kotor. Kenapa? Kerana kita hanya Islam pada IC. Peraturan kebersihan yang Nabi ajar tentang bersih, pentingnya bersih, kita tak follow. Kita follow IG orang. Tak follow Rasulullah. Nampak? Sepatutnya kita lebih bersih. Nah, hadis-hadis tentang jaga kebersihan beratus-ratus ada. Nah, kita tak amalkan. Kadang-kadang kita nak hadis tentang kelebihan pahala ni, yang saya nak pahala ni berapa banyak, yang kebersihan tak jaga. Nah, itu Jepun. Maknanya kalau Jepun tu dia Islam, masuk agama Islam, dia lebih baik. Kita tinggal kamera, nah, di SLR ada 5,000 letak dekat bus stand. Kita mari petang ada lagi, tak ambil. Civic dia latih. Patutnya Islam lagu tu. Nabi pesan berbuih mulut-mulut, jangan ambil hak orang, jangan makan harta orang. Kalau barang jatuh, kita ambil, pergi cari tuang dia. Tidak diamalkan. Kita bukan letak di sempah, letak dalam rumah, masuk lagi. Kita tengah tidur, letak golok ni, bagi duit. Nah, Islam, tengok ais Islam ni akhir zaman. La yabqa minal Islam illa ismuh. Akhir zaman tidak tinggal lagi peraturan Islam pada seseorang, hanya ada namanya dalam kad IC. Itu saja tulis Muslim atau Islam. Nah, jadi bila kita dah faham Islam agama sempurna,
maka kita yang tidak sempurna. Kita sempurnakanlah, biar kita ni sempurna, perfect bila kita ikut peraturan. Nah, kena ikut peraturan. Nampak tak? Bila ikut peraturan memang cantik. Dan orang pun suka. Apa tala waraditu lakumul islama dina. Aku suka sangat, kata Allah, kalau kamu jadikan Islam ni peraturan hidup kamu. Jadi kita nak salahkan Islam tak boleh. Yang salahnya umat Islam tak ikut Islam, tidak menjadi contoh yang baik bagi orang bukan Islam. Ada seorang daripada Ukraine, dia minum air dengan kita tegur dia mari, Mak Saleh. Ni cakap Inggeris pun berterabur, dia sama-sama dengan aku pun berterabur juga. Dia pun berterabur juga, tapi fahamlah. Nah, jadi dia menceritakan tentang orang Islam di Lebanon, orang Islam di Beirut yang dia pergi lah. Nah, dia kata minum bir, minum whisky, toddy, BSOP, Johnny Quengo, Johnny White, macam-macam minum. Dia kata kan dalam Islam benda ni tak boleh. Itu kita cerita kat dia bahawa Islam ini peraturannya tak boleh. Tetapi umat Islam sekarang mereka ini alpa, dia lalai, dia tak berapa nak ikut peraturan. Kenapa? Kerana dia senang. Kita ni bila senang tak berapa nak ikut orang dah. Betul tak? Kadang-kadang bukan kata tak mau ikut orang, adik-beradik kita pun kita lupa. Nah, dulu kita susah pinjam duit dengan kakak, di rumah abang minta tolong lah. Dan ni kita dah 5,000 sebulan, 10,000 sebulan, kita lupa dah adik kita duduk di kampung. Nah, kenapa? Kerana sedikit kesenangan. Jadi semua benda ni dia ajak, luar dan dalam, pada zahir, pada syariat, pada batin tasawuf kita, dia ada peraturan. Nah, kalau kita dengan suami kita boleh tinggi suara? Tak boleh. Kita dengan ayah tak boleh tinggi suara. Itu dia panggil peraturan. Dalam kitab dia panggil adab-adab. Nah, indahnya Islam. Nah, ada orang kata, oh, tak adil lah kita tak boleh tinggi suara dengan mak bapak kita. Lah, adil lah tu. Sebab kita belum ada anak. Nanti dah kita ada anak, anak kita pula tak boleh tinggi suara dengan kita. Allah dah atur dah satu step. Nampak? Cantik lah. Kenapa kamu kena hormat ibu bapa kamu? Supaya nanti anak-anak kita hormat kita. Nah, duit orang jatuh 10% tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Kita memang tak ambil. Pasal apa? Pasal 10%. Kalau 100 lain kira lah. Ada mazhab kata boleh kot. Nampak tak? Jadi tidak kerana Allah, tidak kerana ilmu yang kita pelajari, kerana nafsu semata-mata. Keting duit jatuh 10%. Bos, tu duit jatuh tu. Keting 1,000. Oh, elak. Kawan lari jauh, sak ambil pulang kocek. Nah, ini masalah. Depan orang kita cakap boleh, belakang kita kutuk dia. Pasal apa? Pasal kita tidak kerana Allah, kerana dia saja. Nah, kita pun okey, bos, bagai bos, depan bos. Mak, okey bos, comel bos. Bos jauh sikit, ngantang bodoh. Nah, pasal apa? Pasal kita tidak dengan Allah, kita tak maintain. Nah, kalau kita ni dengan Allah, mana Allah sentiasa melihat kita. Jadi kita di mana-mana pun kita okey. Bos belakang pun kita okey, bos depan kita pun okey bos. Belakang pun okey bos. Itu baru betul. Tadi kita kadang-kadang anak-anak kita kalau kita ada comel je cakapnya. Kita tak ada aja jam. Naji datangnya Rasulullah beri iman ada masing-masing, biar semua tu ada iman, ada takwa, masing-masing akan jadi islah, buat benda yang baik. Bukan tak ada benda yang tidak baik. Pasti manusia menjadi yang terbaik daripada umat-umat yang lain. Bila umat sahabat ini dah semua pakai ikut telunjuk Rasulullah, turun ayat, nampak, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu, yakni sahabat Nabi, ialah umat terbaik di kalangan manusia. Pasal apa? Pasal patuh, pasal ikut dan taat. Nah, kita ni cantik. Nah, dari segi Islam agama terbaik, alhamdulillah. Cuma dari segi praktikalnya kita kurang. Nah, sebab Islam bukan kopiah. Islam bukan janggut. Nah, Islam bukan serban atau topi sudu. Nah, dalaman kita yang kita bentuk dengan iman, datanglah pakaian takwa dan rasa sifat malu, kemudian islah, buat baik kepada orang lain. Itu Islam.
bukan janggut. Dah. Kalau janggut panjang masuk syurga dulu, aku masuk dulu daripada Ustaz Abdul Somad. Faham tak? Faham tak? Betul tak? Ini bukan. Ini aksesori je, spoiler je. Comel sikit pada kereta, tak ada spoiler. Faham lagi? Tapi yang penting enjin tu. Spoiler besar, enjin 5 kuda. Buat apa? Faham lagi? Islam satu-satu kita ikut peraturan. InsyaAllah kita memang faham dah ustaz mana pun mari Islam agama sempurna, dan kita yang masih belum sempurna, maka start pada ini kita berazam untuk upgrade kita dengan Allah, kita dengan Islam, biar kita semakin cantik. Dulu mula-mula kerja kita pakai Viva, gaji naik sikit wajah, lepas tu dah ada rezeki sikit Alza. Sekarang alhamdulillah Civic mata ketam. Nampak tak? Itu upgrade kenderaan. Dulu kita mula-mula kahwin, sewa duduk rumah mertua. 3 bulan mertua asyik sindir je, rumah sewa dah. Lepas sewa 2 tahun, beli rumah PPRT. Dan ni dah naik gaji sikit, dah beli rumah teres sendiri. Upgrade. Begitu juga dengan kita dengan Islam. Upgrade. Dulu tak duha, sekarang kita ada duha. Dulu tak bangun malam tahajud, bangun kecing berok je, sekarang ada bangun tahajud. Semua kita upgrade. Tambah bini pun upgrade juga. Contoh, biar Islami kita. Dulu kita baca Quran sikit, sekarang kita baca banyak. InsyaAllah makin banyak sampai pada hari kita bawa bertemu dengan Allah. Wa raditu lakumul Islam dina. Aku reda, aku suka Islam sudah menjadi peraturan hidup kamu. Wallahu a'lam. Kerana kita ada banyak soalan.